Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita masuk pelajaran sirah dalam minggu ni, minggu yang kedua dalam PDPR. Okey, sebelum tu marilah sama-sama untuk kita membacakan doa. Jadi saya minta untuk semua murid menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Okey, sebelum tu dalam grup yang baru, dalam grup info tu saya ada sendkan rakaman PDPR yang lepas. Bagi mereka yang tidak berkesempatan secara online, saya dah rakamkan. Jadi sila rujuklah kepada anda yang secara online, tak perlulah sebab awak dah dengar secara terus secara online. Okey, saya nak repeat balik, nak mengimbas kembali ingatan murid berkenaan dengan pelajaran lepas PDPR 2 minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan sirah. Ada 4 tajuk kecil yang saya ajar berkenaan dengan kisah Nabi-Nabi, iaitu yang pertama Nabi Yaqub, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga Nabi Ayub alaihi salam, yang keempat Nabi Shu'aib alaihi salam. Setiap Nabi ni dia punya cubaan dan dugaan dia tak sama. Dia berbeza. Kalau Nabi Yaqub ni diberkati hasil doa ayahandanya dalam kitab yang dipaparkan. Dan Nabi Yusuf ni penterjemah mimpi, kan, tajuk dia yang besar lah. Dan Nabi Ayub ni kesabaran menghadapi ujian. Hebat Nabi Ayub ni, yang Allah timpakan ujian ke atasnya. Sementara Nabi Shu'aib ni berkenaan dengan azab kaumnya yang kena azab, mengurangi timbangan. Okey, seterusnya hari ini kita akan masuk pelajaran yang seterusnya, Nabi yang seterusnya, iaitu muka surat 14. Murid-murid boleh rujuk muka surat 14. Kalau tak ada pun tak apa, boleh lihat di slide yang saya paparkan. Okay, kita lihat Nabi yang ke-14, iaitu Nabi Musa alaihi salam, dalam menentang kezaliman Fir'aun. Okay, kita lihat yang pertama, Alif. Okay, siapa volunteer nak baca Alif ni? Ada? Surat berapa, cikgu? Muka surat 14. Baca Izzuddin. Nanti yang lain pula. Okay, cikgu. Alif semua satu saya. Nama sebenarnya. Ada Izzuddin? Sirah ke akhlak? Hah? Sirah ke akhlak? Sirah. Akhlak tu Surat? nanti akhlak guru besar yang akan ajar. Muka surat 14. 14. Okey. Alif Nama dulu. sebenar ialah Musa bin Amiran bin Qahis bin
Azir bin La Law Lawi 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 bin Ya'qub Ya'qub alaihi alaihi. salam. Okey, terima kasih Izzuddin. Salam. Terima kasih Sama. Izzuddin. Okey. Yang pertama alif, nama sebenarnya ialah Musa bin Imran bin Qahif bin Azir bin Lawi bin Ya'qub alaihi salam. Bermakna Nabi Musa ni adalah keturunan daripada Nabi Ya'qub, salah silahnya lah. Dan kalau ikutkan keturunan yang besar iaitu Nabi Adam dan juga Hawa lah. Sebab semuanya manusia berasal daripada ibu dan bapa yang satu, datuk dan nenek yang satu, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Kenapa Nabi Adam? Sebab dialah manusia pertama yang Allah cipta. Ba. Okey, yang perempuan. Siapa nak baca? Saya. Kursiah. Okey, bagus Kursiah. Baca Kursiah. Nabi Musa alaihi salam diutuskan kepada Nabi Israel yang Bani Israel. kepada Bani Israel yang dizalimi oleh Fir'aun. Okey, terima kasih Kursiah. Okey, sebenarnya sesi PDPR kita ni saya rakam awak boleh dengarlah nanti dalam YouTube yang akan saya bagi link. Okey, terima kasih Kursiah sekali lagi. Okey, Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel yang dizalimi oleh Firaun. Seperti mana yang awak tahu, Firaun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Waktu kelahirannya cukup cemaslah sebab pada ketika itu Firaun menguatkuasakan undang-undang supaya setiap bayi yang lahir terus dibunuh. Setiap bayi lelaki yang lahir terus dibunuh. Tindakan itu diambil kerana Firaun ni dia bermimpi, dia terpengaruh dengan bermimpi dengan ahli nujum yang memberi tafsiran bahawa Mesir ni terbakar dan penduduknya mati melainkan kaum Israel. Sedangkan ahli nujum mengatakan kuasa negara Firaun itu akan jatuh ke tangan lelaki kaum Israel. Pada ketika itulah Firaun bermimpi. Disebabkan khawatirlah, maka Firaun memerintahkan setiap rumah digeladah, dimasuk, dicek, diperiksa. Jika ada bayi lelaki yang lahir saja terus dibunuh. Perempuan tak, hanya bayi lelaki saja. Sebab disebabkan dia percaya dengan kata-kata ahli nujum, dia rasa risau dia punya pemerintahan, tahta dia akan dirampas oleh orang lain. Nak ceritanya gitulah kisah Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun pula, kisah Fir'aun, Nabi Musa. Jadi ibu Nabi Musa ni melahirkan bayi lelaki. Dari kelahirannya itu dirahsiakan kerana merasa bimbang dengan keselamatan Nabi Musa, maka Nabi Musa itu pun dihanyutkan di sungai Nil. Kalau awak lihat paparan yang seterusnya, Nabi Musa AS yang lahir pada itu terselamat apabila dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil dan ditemui oleh Asiyah, isteri Fir'aun, lalu dijadikan anak angkat sehingga baginda dewasa. Bayangkanlah bayi kecil diapungkan, dihanyutkan oleh sungai, terapung sungai itu sehinggalah isteri Fir'aun ni, Asiyah, jumpa dan dia sendiri tanpa berlengah membawa bayi itu ke istana. Bila Fir'aun nampak, Fir'aun marahlah, menghunuskan pedang hendak membunuh Nabi Musa sebab dia dapati pada ketika itu yang dibawa oleh isterinya itu adalah seorang bayi lelaki. Maka Asiyah pun berkata, janganlah bunuh kerana aku menyayanginya. Inilah kuasa Allah. Kuasa Allah. Sedangkan mereka pun tidak mempunyai anak. Jadi pada ketika itu Fir'aun pun tak sampai hati. Itulah kehebatan dan kekuasaan Allah nak menjadikan cerita itu, walaupun pada ketika itu Fir'aun mengarahkan semua bayi-bayi lelaki dibunuh, tapi Nabi Musa pada ketika itu diselamatkan oleh isterinya
sendiri. Allah menggerakkan hati isteri Firaun untuk mengambil Nabi Musa dijadikan sebagai anak angkat. Okey, kemudian yang seterusnya Tha. Okey, siapa nak baca? Saya. Siapa? Luqman. Okey, Luqman, silakan. Fir'aun telah mengumpulkan ahli-ahli sihirnya untuk menentang Nabi Musa alaihi salam, namun berjaya diatasi oleh baginda. Okey, terima kasih Luqman. Okey, Firaun telah mengumpulkan pada ketika Nabi Musa ni dah menginjak usia yang dewasa, dah jadi orang yang dewasa. Jadi pada ketika itu pun Allah dah memberikan syariat kepada Nabi Musa melaksanakan dakwah. Kemudian Firaun telah mengumpulkan ahli-ahli sihirnya untuk menentang Nabi Musa alaihissalam, namun berjaya diatasi oleh baginda. Yang mana pada ketika itu perjalanan Nabi Musa daripada Madian ke Mesir bagi menghadapi Firaun dan pengikutnya yang fasik. Pada ketika itu Firaun cukup marahlah bila tahu kepulangan Nabi Musa yang mahu membawa ajaran lain daripada ajarannya. Dan kita tahu bahawa Firaun ni mengaku dirinya Tuhan, sehingga ada yang menggelar Nabi Musa ni ahli sihir lah. Kemudian lalu Firaun memanggil semua ahli sihir untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Sementara itu ahli sihir masing-masing pun mengeluarkan keajaiban, di antaranya mengeluarkan tongkat, tali dan sebagainya hingga menjadi ular. Tapi disebabkan oleh kekuasaan Allah, maka bila Nabi Musa mencampakkan tongkatnya, lalu bertukarlah tadi tongkat itu menjadi ular yang sangat besar, sehingga memakan ular-ular yang kecil. Jadi semua keajaiban ahli sihir ditewaskan oleh Musa dengan mukjizat yang Allah kurniakan, menyebabkan sebahagian daripada kalangan pengikut Firaun, termasuklah isterinya iaitu Asiah, pun mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bila melihatkan ahli sihir dan sebahagian pengikutnya beriman dan dengan ajaran Nabi Musa, Firaun pun marahlah, lalu menghukum golongan tersebut, mana sehingga kan isterinya sendiri pun didera, diseksa sehingga meninggal dunia. Kemudian Jim. Okey, siapa nak baca? Seterusnya. Kalau tak ada saya sebut nama. Okey, Izan baca, Izan. Nur Izan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Dengan mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam, laut terbelah. Baginda dan pengikutnya antaranya tenggelam di tengah-tengah lautan. Okey, terima kasih Izan. Okey, Jim, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Tadi mukjizat Nabi Musa yang pertama, bila dia campakkan sahaja tongkat, dia berubah menjadi ular yang sangat besar, memakan ular-ular yang lain. Dengan mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam, ini yang kedua, laut tadi terbelah. Boleh kita bayangkan laut yang begitu luas terbelah dua. Bukannya laut yang cetek, laut yang dalam. Baginda dan pengikutnya selamat manakala Firaun dan tenteranya tenggelam di tengah-tengah lautan. Ini kisah benar ni, mukjizat. Sebab apa yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah benar. Bukannya cerita-cerita yang direka, bukan cerita-cerita penipuan, bukan. Dan saya rasa awak pun pernah dengar tongkat Nabi Musa.
Di antara salah satu mukjizatnya itulah tadi, bertukar menjadi ular. Dan tongkatnya itu tadi boleh membelah lautan jadi dua. Jadi Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan tersebut, dan akhirnya bila selamat menyeberangi, tertinggallah pula Fir'aun dan tenteranya. Maka tenggelamlah Fir'aun dan tenteranya di tengah-tengah lautan. Okey, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang ertinya, dan campakkanlah apa yang di tangan kananmu. Ni ayat Al-Quran ni. Kita wajib percaya dan wajib imani setiap ayat-ayat Al-Quran. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir. Sedangkan ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja ia berada. Sebab sesuatu pastinya adalah kerana kehendak dan kuasa Allah. Sehebat mana pun manusia, yang Fir'aun tadi ni mengaku diri dia Tuhan, akhirnya pun mati. Dia mempunyai tentera yang banyak, tahta yang tinggi, pun akhirnya mati. Tak ada kerajaan yang hebat di muka bumi ini. Okay, seterusnya baginda wafat ketika berumur 123 tahun dan dimakamkan berhampiran Baitul Maqdis. Inilah pada usia 123 tahun. Okay, ini berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam menentang kezaliman Fir'aun. Dahsyat. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. 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 Okey, boleh. Okey, kita teruskan lagi dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi yang ke-15, iaitu tajuk dia fasih berbicara. Okey. Alif, nama sebenarnya ialah Harun bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi. Alamak, ini saya tercopy paste ni. Salah ni. Betul lah. Saya ingat salah pula. Betul. Nama sebenarnya ialah Harun bin Imran bin Qahith bin Azar bin Lawi bin Yaqub alaihi salam. Sebab Nabi Harun ni dia hidup sezaman dengan Nabi Musa, dari keturunan yang sama, iaitu Yaqub alaihi salam. Kisah Nabi Harun ni orang tak berapa sangatlah, kerana Nabi Harun ni ditugaskan menjadi Nabi bersama dengan saudaranya, iaitu Nabi Musa. Jadi kira Nabi Musa ni dia ada pembantu lah, iaitu Nabi Harun, bersama-sama menentangi kejahatan yang dilaksanakan oleh Fir'aun. Dalam kisah Nabi Musa, Nabi Harun ni sebenarnya juga ada di sana mendampingi Nabi Musa saat melakukan dakwah kepada kaumnya, terutamanya Fir'aun. Dan Nabi Harun ni diutuskan bersama kaum yang sama. Tak jauh bezalah kisah kehidupan Nabi Harun dengan Nabi Musa ni, tak jauh beza sebab dia hidup sezaman. Okay, kalau kita lihat Nabi Harun alaihi salam adalah adik-beradik dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau fasih berbicara dan diutus untuk membantu. Maknanya Nabi Harun ni fasihlah berbicara, petah bercakap. Jadi diutuskan Nabi Harun ni untuk membantu memerangi kejahatan ataupun pengikut-pengikut Fir'aun yang pada ketika itu sangatlah hebat, sehingga Fir'aun sendiri mengaku dirinya Tuhan. Seterusnya ni tak banyak, berkenaan Nabi Harun ni dia tak banyak. Okey, kita baca ayat Quran daripada surah Al-Qasas, baca pengertian saja. Artinya, dan saudaraku Harun, ia lebih petah fasih lidahnya daripada aku. Maka utuskanlah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan daku. Jadi ini ayat Quran menyatakan Nabi Harun ini diutuskan menjadi rasul juga, bersama-sama dengan Nabi Musa
membantu menyampaikan dakwah pada zaman itu. Kita. Siapa nak baca? Yang berani 3 orang aja. Siapa nak baca? Kalau tak saya sebut nama. Irfan Anas. Ya. Irfan baca Irfan. Nabi Harun alaihissalam telah menggantikan Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel selama 40 hari untuk bermunajat di Gunung Tohru. Baginda wafat ketika berumur 122 tahun dan dimakamkan di Palestin. Palestin. Okey, terima kasih Irfan. Kita Nabi Harun alaihissalam telah menggantikan Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel selama 40 hari untuk bermunajat di Gunung Tur. Pada ketika itu. Baginda wafat ketika berumur 122 tahun dan dimakamkan di Palestin. Ini berkenaan dengan kisah Nabi Harun. Okey, seterusnya Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ni pun tak banyak, berkenaan dengan seorang yang rajin beribadah, dan Nabi Zulkifli juga diberikan ujian oleh Allah, yang mana dia pun sabar dalam ujian yang Allah berikan, sehingga kisah dia pun ada dimasukkan di dalam Al-Quran. Okey, kita lihat alif. Nama sebenarnya ialah Bashar bin Ayyub alaihi wassalam. Baginda adalah seorang yang soleh dan sentiasa melakukan ketaatan serta beribadah secara berterusan. Sentiasa beribadah, rajin beribadah. Bayangkan Nabi rajin beribadah, yang memang confirm masuk syurga, kan. Okay, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Okay, kita lihat pengertiannya. Dan demikian pula Nabi Ismail dan Nabi Idris serta Nabi Zulkifli alaihi wassalam, semuanya adalah dari orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka dalam kumpulan yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah dari orang-orang yang soleh. Ini adalah nabi-nabi yang Allah berikan ujian dan mereka sabar menempuh ujian dengan jayanya. Sebagaimana kalau kita lihat Nabi Ibrahim contohnya, diseksa oleh ayahnya, oleh kaumnya, tapi dia berjaya mengatasi seksaan tersebut. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah Nabi. Okey, itu saja. Setakat ni ada persoalan? Tak ada. Tak ada. Okey, semua boleh faham? Faham. Okey, untuk tugasan, okey, alhamdulillah semua faham. Okey, untuk tugasan, macam biasalah nanti buat, tuliskan nama sebenar Nabi Musa. Yang kedua, tuliskan nama sebenar Nabi Harun. Yang ketiga, berapakah umur kewafatan Nabi Harun. Okey, macam biasa nanti
Bila dah siap, hantarkan tugasan dalam grup yang biasalah. Dan pastikan juga nanti selepas ini saya akan bagi video. Okey, ada apa pertanyaan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.